Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah pantau kos sara hidup kerana kita bercerita hari ini 14 hari bulan, 14 April, pembayaran gaji penjawat awam telah diawalkan hari ini. Dan hari Jumaat sudah pasti memberikan nafas lega kepada golongan pekerja penjawat awam khususnya. Jadi gaji dah masuk. Selain daripada gaji, bantuan keuangan khas Aidilfitri BKKA RM700 juga dinikmati oleh golongan tersebut sebagai persiapan menjelang Aidilfitri. Tapi Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Adnan Mat menasihatkan penjawat awam untuk tidak berbelanja secara berlebihan agar dapat bertahan hingga kemasukan gaji yang seterusnya. Ini kita nak bincangkan pada petang ini. Gaji dan bonus dah masuk. Apa yang anda bakal belanjakan dan mampukah bertahan untuk perbelanjaan bulan-bulan seterusnya? Saudara Faiz Azmi, pengasas Financial Faiz, bersama dengan saya pada petang ini. Saudara Faiz, sudah pasti ini hari yang cukup menggembirakan bagi penjawat-penjawat awam khususnya kerana dapat buat persiapan Hari Raya. Saya tidak mahu mengganggu mood kegembiraan itu, tetapi kita juga memberikan sedikit sebanyak rasionalnya supaya kita dapat bertahan sehingga bulan-bulan dan juga minggu-minggu yang seterusnya. Ini sudah pasti satu tempoh yang cukup panjang. Jadi bagaimana kita menggambarkan dan juga menganalisis situasi kegembiraan pada hari ini khususnya bagi penjawat awam? Kalau kita tengok ya, siapa yang tak suka dapat duit? Kalau kita tengah basuh baju masuk tangan dalam poket, nak kosong poket tu, tiba-tiba ada RM50. Tak banyak manalah RM50 tu dalam konteks zaman sekarang ni ya. Tapi RM50, seronok ya, macam banyak sangat. Lagilah kalau kita boleh dapat RM700 ataupun dapat gaji awal. So, kegembiraan tu perlu berpada-padalah sebab kita kena tahu duit tu sebenarnya memang duit gaji kita ataupun in this situation duit bonus yang kita memang patut dapat. Cuma bezanya ia diawalkan sedikit untuk perbelanjaan di hari raya yang akan datang. Isu, kalau kita nak cakap pasal isu, kita kena tahulah biasanya gaji kita 25 hari bulan setiap bulan. Daripada 25 sampailah ke 14 hari bulan adalah 20 hari. Itu adalah masa yang pendek tau. Jadi pada waktu ini kita akan rasa kita amat kaya. Banyaknya duit, dah belanja-belanja, dah beli itu, dah beli, masih banyak duit. Tapi kita terlupa sebab untuk orang-orang yang bayar DP bil pada 2 hari bulan hadapan, 3 hari bulan hadapan, bil kredit kad dia, bil api air, dia terlupa ada bil-bil lain dia perlu bayar sebab ialah gaji dan bonus telah pun diberikan awal. Bila habis je Aidilfitri tu, dekat situlah dia maybe akan rasa terkejut. Jadi pada peringkat hari-hari dan juga detik yang masih lagi gembira pada hari ini bagi penjawat awam, mana yang diperlukan dahulu? Kita asingkan duit untuk perbelanjaan dan juga pembiayaan belanja komitmen bulanan kita? Ataupun bagaimana? Kerana kadang-kadang kalau saya sendiri pun, saya mungkin akan belanjakan apa sahaja yang kita ada sehingga kita terlupa bahawa bulan depan cukup panjang dan juga komitmen bulanan kita masih lagi ada. Konsep yang sama yang saya selalu ajar boleh dipraktikkan pada kali ini. Okey, maksudnya bila dapat sahaja gaji, simpan dulu sebahagian daripada duit tu untuk simpanan hari tua, simpanan untuk kahwin, simpanan untuk sambung belajar. Simpanan kita panggil dia savings, emergency fund yang belum ada lagi. Okey, simpanan tu kena ada. So, walaupun gaji ni diawalkan, dan kita asingkan juga siap-siap. Selepas itu, bayarlah bil-bil yang perlu dibayar. Seperti sebelum ini, ialah kalau dapat gaji pada 25 hari bulan pun kita akan bayar gaji, kita akan bayar bil-bil. Dan ramai orang dia silap ya, walaupun bil itu dia ada grace period dia untuk bayar. Contohnya kad kredit, ada beberapa hari selepas keluarnya statement untuk you bayar. You boleh bayar awal, tak ada masalah. So jadinya, kalaulah kita dah dapat gaji pada 14 hari bulan hari ni ya, dan dapat bonus pula tu, kena ingat ya, ada bil yang biasa kita bayar pada akhir bulan ini ataupun awal bulan hadapan, kita bayar upfront. Tak ada masalah. Contohnya kita ada bil telefon, bil TV, bil itu ini, walaupun benda tu, bil tu belum dikeluarkan lagi, kita boleh bayar upfront, dia akan jadi advance payment, dia akan duduk situ tak buat apa-apalah. Kita tak akan dapat pulangan dividen ke, tak adalah. Macam kalau kita letak dalam bank ke, dalam FD ke, tak ada. Tapi tak apa, ini adalah untuk keselamatan kita supaya lepas when all is said and done, kita tetap ada duit. Now, kita tengok ya, nak dikatakan sepatutnya dengan bonus RM700 ni pun, sepatutnya ada lebihan. Lepas dah bayar bil-bil semua tu, ada lebihan RM700 lebih lah.
yang itulah duit yang baki, whatever yang baki ada tu, yang itu bolehlah digunakan untuk berbelanja untuk raya. Saya bukanlah bosan sangat. Untuk raya pun nak kena ikat perut ke, jangan beli ketupat, jangan beli lemang, tak payah bagi duit kat mak bapak. Tidak. Kita boleh sambut benda itu, tetapi janganlah sampai kita yang duit yang kita ada ni cukup-cukup ni pun kita habiskan terus sampai bulan hadapan pun tak ada. Dan lagi satu yang untuk musim-musim perayaan ni tak salah ya, duit-duit yang dikumpulkan adalah duit yang kita kumpul sebelum ini. Maknanya dah tahu raya nak datang bulan April. Sepatutnya awal-awal bulan April, awal-awal tahun ni pun dah prepare, dah mentally prepare. Kalau kita tahulah kita jenis yang tiap-tiap tahun mesti ada baju raya. Okey, tak ada masalah, baju raya tak adalah mahal sangat, RM100 dapat kalau a family of 4 bolehlah RM400, tak ada masalah. Tetapi duit RM400 tu bukan kita belanja tiap-tiap hari. Tiap-tiap bulan nak kena dapat gaji beli baju raya. Tidak kan? Kita beli setahun sekali. So dalam masa 1 tahun tu, dalam masa 6 bulan sebelum raya, dah ada persiapan untuk simpan duit untuk sambut hari raya, nak buat anak-anak tu semangat hari raya. Itu adalah satu masalah lain lah. Di mana ahli keluarga sekarang ni pun apa yang saya nampak, sambutan raya tu kurang meriah sikit lah berbanding dengan tahun-tahun dulu. Kenapa kita katakan begitu? Kurang meriah. Kerana tinjauan dilakukan oleh wartawan-wartawan kami di Jalan Tunku Abdul Rahman, di Kompleks PKNS, di Bangi dan sebagainya. Ada juga peniaga kata bahawa tahun ni kurang meriah. Adakah kerana mereka tidak dapat gaji ataupun bonus seperti hari ini, ataupun sebenarnya pengguna sehari-hari ini kerana persiapan sekolah hari itu menyebabkan mereka begitu berhati-hati dan kerana banyak pilihan. Bagaimana kita membaca trend perbelanjaan masyarakat pada hari ini sebenarnya? Masyarakat sekarang ni sebenarnya dah bijak. Dulu, informasi bukanlah di hujung jari. Saya tahu itu adalah klise lah. Tapi betul, sekarang ni informasi di hujung jari. Kalaulah baru-baru ni saya ada buat satu tweet. Saya tanya, dengar-dengar beli baju raya di shopping kompleks ataupun di online lagi murah daripada beli di bazar. Betul ke? Ramai yang menyokong, ramai yang siap ambil gambar, tunjuk tagging semua. RM89 baju ternama bukan baju tak ada nama, ada label dia yang dibeli dekat pasar raya lah, pasar raya besar tak nak sebut nama lah. Tapi dari segi itu pun dah nampak tau dia punya information sharing. Oh, daripada yang tak tahu tweet tu, tak tahu betul ada option, dah tahu. Jadinya untuk orang yang ingin membuat pilihan, tak ada siapa boleh paksa kita kena beli baju ataupun barang-barang di bazar. Tak ada orang boleh paksa. Tak tahu pula dekat shopping complex ada aircon, selesa, maybe berpusu-pusu pun tak apalah sebab dia besar. Jadi dia tak nak pergi ke bazar. So based on information yang kita ada, termasuklah online shopping. Sebelum nak bayar tu kita cari dekat online shopping punya platform, tengok harga lagi murah. Lagi sebulan nak raya ni, lagi 3 minggu nak raya, ada kupon itu, ada free shipping ini, cuma kena tunggu sedikit lah. Dan siap ada lagi orang macam saya jugalah, saya kata berbelanja tu kena tahan sikit, berhemah sikit. So jadi kombinasi of everything here membuatkan pembelanjaan raya tu, ada orang mengatakan kurang meriah. Tetapi itu adalah definisi meriah tu kena belanja. Tak juga. Meriah tu kita kena tengok bila kita balik ke kampung. Adakah ahli keluarga kita balik sekali? Adakah semuanya berkawan? Itulah meriahnya. Makan tetap ada tak? Ada tak makan sebelum ni tahun lepas ada ketupat, ada rendang, ada semua. Tahun ni ada tak yang sama ataupun lebih? Kalau lebih, in my opinion memang dah meriah pun. Cuma dari segi pembelanjaan, memanglah rakyat zaman sekarang ni dah lebih bijak. Dengan keadaan ekonomi, dengan macam Tuan cakap tadi pasal budak-budak baru masuk sekolah, jadinya benda ni terlalu rapat. Dengan ilmu yang kita ada sekarang ni, kita tak nak lebih belanja. Result dia macam inilah. Tapi ini in my opinion adalah benda baik. Ilmu yang ada dari segi celik kewangan ni adalah amat bagus. Kalaulah perbelanjaan tu boleh dikurangkan, lebih baik dikurangkan, sebab dalam hidup ni saya rasalah selain daripada raya, ada banyak lagi benda yang kita perlu sambut. Jadinya tak perlulah spend semua di satu tempat ataupun di satu bulan sahajalah. Kepada anda yang baru dapat gaji dan juga bonus pada hari ini, untuk kepentingan awam kerajaan khususnya, ini adalah perbincangan yang perlu anda dengar sambil anda nak balik kerja ataupun boleh kongsikan kemudian nanti, kerana kita bercerita sikit sebanyak tips bagaimana anda dapat mengharungi tarikh-tarikh yang akan datang dengan pengurusan perbelanjaan yang lebih baik. Saudara Faiz masih lagi bersama kita, tapi kami nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bagaimana kita nak menguruskan keuangan kita nak menjelang hari raya. Tadi kita sebut banyak pasal perkataan kecemasan.
bagaimana kita perlu ada tabung kecemasan juga untuk hari raya ini saja. Itu kita bincangkan sebentar lagi. Bagi kaki tangan awam, gaji dan bonus dah masuk. Apakah perancangan anda untuk berbelanja? Bagi kaki tangan swasta seperti kami ini, mungkin minggu depan dan juga lebih awal daripada tarikh yang sepatutnya. Saudara Faiz Azmi, pengasas Financial Faiz bersama dengan kita. Tadi kita banyak menyebut mengenai perkataan emergency ataupun kecemasan ketika hari raya, ketika cerita pasal financial dan juga tabung dan sebagainya. Tapi saya ingin bawa perbincangan kita ketika hari raya juga kita perlukan ada tabung kecemasan. Kerana ramai orang kata nak raya ni lah, time tu lah kereta rosak, tayar kena ganti ataupun kalau ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku, kita perlu, kerana kita akan bergerak dan juga mobilisasi kita dari satu tempat ke satu tempat. Jadi pada pandangan Faiz, betapa pentingnya kalau kita ada peruntukan untuk raya, selain daripada baju, selain daripada juadah dan juga kelengkapan rumah, penting untuk kita ada tabung kecemasan ini ketika perayaan juga. Betul, memang betul. Tabung kecemasan ni kita boleh anggap sebagai tabung yang kita akan pakaikan setiap tahun. Sebab kalau kita tengoklah isu-isu yang sekarang inilah pengeluaran KWSP ya, kita sentuh sedikitlah. Salah satu ataupun salah dua atau tiga yang sebab yang disebutlah kenapa nak keluar duit KWSP adalah selalu dia akan cakap pasal raya, anak-anak nak sekolah. Dua-dua ni adalah benda-benda yang berlaku setiap tahun. Anak sekolah, kalau dia sekolah yang sama, sepatutnya tak perlu beli baju baru. Tapi kalau dia baru nak masuk sekolah baru tu, yes. Tapi benda semua adalah benda yang boleh kita plan. So benda kita boleh plan, kita memang kena save, kita memang kena kumpul duit sebab kalau kita anggaplah tak ada siapa akan tolong kita, dan kita boleh save daripada sekarang. Kalau umur anak tu adalah umur 6 tahun, walaupun kita kena bayar dia punya duit tadika, kita dah kumpulkan, dah set amount of money tiap-tiap bulan untuk dia punya persiapan untuk masuk sekolah tahun hadapan. Sama juga dengan raya. Kita tahu bila raya akan berlaku pada setiap tahun, exact to the date. Except for tahun ini dan tahun lepas lah kot. Maybe 22 dan 21 kita tapi dia tak lari lah. Maknanya bezanya adalah 2 hari saja. So kalau kita dah tahu benda tu akan berlaku dan kita plan, dan tak ada masalah. Kalau kita nak berbalik kepada maintenance kereta juga ya, sebab saudara Zulfikri ada cakap tadi, kereta zaman sekarang ataupun zaman dahulu pun tak apalah. Memang akan ada stiker dekat atas tu, tolong maintenance lagi pada kilometer ke 88,000. Kalau bawa kereta moden, tak payah nak letak stiker, dia dah bagi tahu siap-siap bila setiap kali buka enjin kereta tu akan nampak maintenance lagi 3,000 kilometer, lagi seminggu kita buka enjin, dia akan tulis lah 2,500. Maknanya dah makin dekat lah kan. Yelah kita bawa kereta tiap hari. So benda semua ni dah ada banyak early warning system. So perbezaan antara orang yang jaga kewangan dengan tak jaga kewangan adalah orang yang jaga kewangan ni, dia tahu all this early warning, dia tahu all this calendar, date yang penting dalam kalender, anak nak masuk sekolah lah, raya bila lah, raya haji bila lah. So jadi dia akan prepare untuk benda itu tanpa huha, tanpa kena set lah, tanpa nak marah-marah. Yelah kalau tahun depan nak raya, set lah aside sikit duit, ataupun lagi 6 bulan nak raya, dah boleh bau-bau kan. Dan set lah duit tu untuk raya. It's not like something yang kita sepatutnya jadi isu pun, sebab kita tahu benda tu akan berlaku. Kalau yang tak berjaya ataupun yang tak jaga kewangan dia akan ambil isu-isu ni secara reaktif. Dia dah dengar Yusof Tayyub punya iklan dalam radio tu, baru dia teringat, nak raya lah. Waktu tu bukan nak kata dah terlambat, tapi yelah bila dah dengar iklan-iklan macam tu, dah dengar lagu-lagu raya, dah dengar dah berpuasa lah dah dekat puasa, untuk kaum-kaum hawa pula dah teringat nak bayar balik hutang puasa. So jadi dari benda itu baru dia teringat, dah terlambat dah. Lebih baik kita prepare jauh daripada dulu, daripada kita dah dekat baru nak buat. Itu isu yang saya nampak lah dalam kes-kes raya, dalam kes-kes nak betulkan kereta. Kereta lagi satu ni, insurans pun sama juga. Insurans tu tiap-tiap tahun kena renew. Masalahnya ramai yang membuatkan benda ni jadi isu. Tetapi benda yang betul-betul emergency dari segi kereta ya adalah contohnya macam kereta rosak. Kita tak tahu kereta tu bila nak rosak. Kadang-kadang kereta tu tak ada bagi sign ke whatsoever, ataupun tayar pecah.
Jalan-jalan, langgar batu besar, pecah. Itu betul-betul emergency, yang itu kita pakai emergency fund yang kita dah sediakan. Tapi setakat nak raya semua ni, boleh agak tahun depan kita dah tahulah bila raya akan datang, dah boleh buat persiapan untuk tahun itulah, Dr. insyaAllah. Faiz, kita tadi bercerita mengenai maklumat di hujung jari, aplikasi-aplikasi keuangan juga banyak. Walaupun kalau dah terlambat untuk menyimpan tu, tapi dengan modal yang ada untuk bayar raya dengan gaji dan juga bonus ini, bagaimana kita gunakan kemudahan yang ada di aplikasi-aplikasi ini? Kita boleh buat pecahan dan sejauh mana keberkesanannya itu untuk kita mengawal perbelanjaan kita. Itu satu perkara. Satu lagi ialah sekarang ini banyak pembelian di atas talian dan juga menerusi e-wallet dan juga secara cash. Bagaimana teknik-teknik pembayaran ini kita boleh dah jadi disiplinkan diri kita untuk asingkan keperluan dan juga kemahuan kita berbelanja itu? Okey, untuk dulu soalan ni, saya boleh jawab dalam satu jawapan lah, walaupun jawapan tu maybe agak panjang. Saya percaya dalam mengkonsolidatkan semua informasi, terutama sekali kewangan lah, dalam satu tempat. Saya tak suka duit ni ada kat sana, duit ni ada kat sana, nanti pening. Kalau ada kat sana-sana pun, kita kena ada satu aplikasi yang akan kenatkan dengan semua kita punya tabung-tabung. Contohlah, tabung haji kat sana, ESB kat sana, kita punya bank account kat sini. So yang mana satu kita selalu buka bank account lah. Sebab tu ada bank-bank dekat Malaysia ni memang dah buat lah. Dipanggil app-app macam-macam lah dipanggil. So dekat dalam satu app tu kita akan dapat kita punya wealth. Wealth kita. So dengan ada informasi ni kita tahulah exactly berapakah kita punya hutang dan berapakah kita punya duit. Maknanya kita punya net worth lah. So hopefully bukan negatif lah. Tapi kalau hutang banyak sangat memang dia maybe akan jadi negatif. Tetapi app-app ni pun pandai juga. Kadang-kadang dia cuma tengok liquid asset saja. Contohnya macam cash ataupun simpanan dalam ESB dan tabung haji macam saya cakap tadi. So jadi dengan ada benda ini kita boleh plan. Like I said, I bukan jenis yang tak kasih orang berbelanja. In fact, kalau dia nak belanja pun, I tak boleh halang. Tetapi dalam I punya fahaman, it's okay to spend. Duit yang masuk tu tak ada masalah untuk spend as long as paling teruk sekali lah setiap bulan minimum 20% daripada gaji ataupun income tu masuk ke dalam kita punya tabung. Kalau kita tak berjaya buat benda itu, maknanya selama 30 tahun kita buatlah, kita save bila kita ada baki saja, and most of the time kita takkan ada baki sebab tu orang pergi pakai credit card. So dia punya kemahuan lebih tinggi daripada dia punya kemampuan. Gaji yang dia ada tu tak cukup untuk support dia punya kemahuan, dia kumpul hutang ke dalam credit card, which is wrong. Jadinya kalau siap-siap pun, dah siap-siap awal-awal lagi dah pakai 20% dah letak dalam tabung, you pun kawal penggunaan kad kredit, dan kad kredit tu pun boleh masuk dalam app. Tak salah, I bukan jenis yang kad kredit berkata-kata kad kredit tak bagus. In fact, I am very technocrat lah, maknanya I suka teknologi. As long as teknologi tu memudahkan kita, kita kena anggap benda ni adalah sebagai satu pisau lah. Kalau kita anggap dia sebagai benda yang bagus, kita boleh gunakan benda tu sebagai tool untuk jaga kita punya kewangan. Tapi kalau kita salah gunakan dia, ia memudahkan kita berbelanja. Macam tadi Tuan Zulfitri ada cakap touch and go and semua itulah untuk berbelanja. Memang kalau kita tengok tujuan mereka adalah untuk market services diorang. Tiap-tiap hari saya akan dapat notification daripada app-app semua ni untuk berbelanja. Tapi dia akan kata save 15%, save 20%. Betul, saya akan save 15 dan 20%. Tapi saya tetap kena belanja. So dekat situlah isu dia kalau kita tak sedar benda-benda ini. So yang paling penting adalah ilmu. Kita faham kenapa dia benarkan kita gunakan app dia tu untuk dengan percuma, tapi dia sebenarnya nakkan kita punya attention tiap-tiap kali dia hantar notification. As long as all those notification ataupun marketing punya push messages adalah benda yang kita betul-betul memang nak beli, betul-betul nak pakai benda tu, tak ada masalah lah. Contohnya nak renew insurance. Oh, tengok satu aplikasi ni, kalau kita renew dengan dia dapat 30% off untuk first time user, tak ada masalah untuk pakai. Tapi kalau tiap-tiap hari dia cakap pasal ice cream lah, cakap pasal kopi lah, kita pun terpedaya, kita pun pergi beli, kita tak save pun duit sebenarnya. Kita sebenarnya berbelanja duit. Tapi kita sedapkan hati, kita kata kita save. Lepas tu kita ada masalah kesihatan, itu isu lain lah. Tapi dekat situlah masalahnya bila kita membenarkan aplikasi itu gunakan kita instead of kita gunakan aplikasi itu. It's a battle between dia dengan kita sebenarnya.
Tapi saya dan juga Faiz setuju bahawa berbelanjalah tapi berhemah. Hari Raya adalah hari untuk kita bergembira. Jangan skema atau membosan sangat sampai tak berbelanja. Terima kasih Faiz kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kos Sara Hidup. Kita bercerita mengenai kalangan awam khususnya yang dapat gaji dan juga bonus lebih awal. Tapi dengan bayaran gaji awal, BKKA, Astro Awani turun ke lapangan ke salah satu lagi lokasi tumpuan ramai iaitu di Jalan Tuanku Abdul Rahman bagi menyelami trend berbelanja warga kota. Tumpuan diberikan secara khusus kepada pengurusan perbelanjaan selain mendekati pengunjung sama ada bayaran awal gaji dan juga BKKA ini membantu mereka untuk melakukan siapan. Jadi malam ini pastikan anda menonton Buletin Awani jam 12.30 malam untuk menyelami isi hati warga kota membuat persiapan langsung kami bawakan dari Jalan Tuanku Abdul Rahman. Jadi untuk mengetahui ceritanya apa, editor Astro Awani Asim Hassan bersama dengan saya pada kali ini. Asim, apa persediaan untuk turun ke lapangan? Hari itu Faris turun ke Jalan Tau, Umar Wati pun sama. Tapi waktu siang dia panas, bosan sikit. Waktu malam, bagaimanakah kemeriahan dan bagaimana cerita yang kita akan dapat di lapangan sana? Baiklah Zul, sebelum itu marilah kita sama-sama dengan keadaan cuaca yang sekarang ini sedikit hujan, ringai-ringai dan sebagainya. Kita harap perjalanan kita untuk siaran luar secara langsung di Jalan Tuanku Abdul Rahman pukul 12.30 malam ini akan berjalan dengan lancar. Okey, berbalik kepada Zul, untuk kita melihat kepada tumpuan kita adalah untuk kita merungkai atau melihat trend berbelanja warga kota terutamanya pejabat awam. Hari ini dah gaji, hari ini dah bonus. Adakah trend perbelanjaan itu bagaimana? Adakah sebab kita ingin tahu juga. Hari ini 14 hari bulan bayaran gaji diawalkan dan juga bayaran bonus, tetapi dalam masa sama untuk mereka ada duit dalam tempoh lebih 30 hari selepas itu. Betul, 40 hari. Zul, 25 hari bulan Mei baru gaji seterusnya. Adakah bagaimana mereka berbelanja? Adakah digunakan dengan 700 bonus yang diberikan itu saja atau sebelum ini ada menyimpan wang untuk persiapan perbelanjaan Aidilfitri? Tapi juga Zul, Buletin Astro Awani memilih untuk tarikh ini adalah ini merupakan minggu terakhir sebelum kita menyambut Aidilfitri minggu depan, iaitu ini adalah weekend terakhir untuk mereka warga kota. Tapi Asim dah pergi Jalan Tau kan minggu lepas, dah survey, dah shopping. Bagaimana kemeriahan di waktu malam lepas tarawih tu macam mana? Dan apa dijangkakan pada malam ini? Dekat mana kita akan bersama langsung khususnya? Mungkin kalau siapa nak jumpa Hakim Rahman ke Asim ke malam betul. nanti? Malam ni saya bersama penyampai Hakim Rahman dan beberapa kru Astro Awani akan membuat siaran langsung di sana. Kalau cluenya adalah di pintu gerbang Jalan Bazar Aidilfitri Jalan Tuanku Abdul Rahman atau bersebelahan dengan Semua House. Dan sebelum ini kita tahu, pastinya warga-warga kota akan tahu di mana Semua House. Di situlah kami akan berlintas langsung untuk pukul 12 malam ini. Istimewa kami bawakan 12.30 malam kami bersiaran bukan dari dalam studio tapi di luar di Jalan Tuanku Abdul Rahman untuk merasai kemeriahan anda berbelanja. Anda boleh berjumpa dengan kami nanti untuk memberikan sebanyak respon bagaimanakah perbelanjaan untuk Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Sekian saja kita bercerita mengenai Pantau Kos Sara Hidup. Kita juga concern dan juga prihatin terhadap bagaimana anda berbelanja untuk Aidilfitri ini. Jika anda cerita, ada pandangan, teruskan berkongsi bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.